khusus tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kita telah pun mendengar berbagai-bagai olahan oleh Ustaz Azhar tadi. Tuan-tuan mungkin sudah pun faham, yang tak faham pun banyak juga. Persoalan sekarang ini, ramai orang beribadat, suka beribadat, tetapi masalahnya ramai yang tak suka betul ilmu. Syarahan macam ni ramai orang, tapi bila ada kelas pengajian tidak ramai orang. Itu masalah. Ceramah macam ini ramai, puluh ribu orang hadir. Bila ada kelas pengajian tak ramai orang hadir. Itu masalahnya. Kita kadang-kadang kitab-kitab tua ni tak mengaji tak boleh. Baca seorang-seorang tak faham. Baca garam makan keladi. Oh, keladi haram pula. Rupanya keledai. Persoalannya sekarang, bila kita mengajar di masjid-masjid, tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Waktu saya mengaji dulu, anak murid bawa kitab, tuan guru tak bawa kitab, kerana alim tuan guru itu tak bawa kitab. Sang terbalik, tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab, alimnya anak murid tu. Jadi sekarang kita ambil satu pendekatan baru. Mana-mana ada ustaz mengajar di masjid, kita pun bawa kitab sama. Itu kun aliman au muta'aliman. Jadilah kamu orang alim atau orang mengaji. Mengaji berkitab, au mustami'an atau mendengar je. Faham? Bolehlah. Tak faham lah tu. Au muhibban atau sayang je. Tak datang-datang, suka je. Au wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Bila ada kelas berbulu je mata. Itu orang tak suka. Jadi kita ambil pendekatan yang kedua, mengaji. Pasal itu sebabnya kita kadang-kadang bila tak mengaji, semayang tidak khusyuk. Pasal hati kita berjalan. Waktu kita semayang, kita berhenti, hati kita berjalan. Tak dapat konsentrate, pasal ilmu tak cukup. Pasal hati ini bila kita berhenti, dia berjalan. Bila kita berjalan, dia berhenti. Itu sebabnya waktu kita main bola, lupakan hutang 40,000. Bila berhenti semayang, ingat hutang. Itu hati punya kerja. Hati berjalan apabila badan kita berhenti. Berbeza dengan jantung. Jantung lain. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, baru kita jalan. Walau bagaimanapun, manusia ini ada roh, ada kalbu, ada jiwa, ada sir. Maka kita bagi tazkiyatul qalb, membersihkan hati kita. Hati mesti bersih. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Maka yang pertama, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita. Jiwa mesti bersih. Jangan ada sombong, jangan ada kedekut, jangan ada bencikan orang, jangan menghina orang. Kita anggap diri kita lebih hina dari orang lain. Itu sebabnya
Allah Ta'ala sembunyikan para walinya di kalangan para hambanya. Pasal apa? Supaya kita hormatkan ke semua orang. Dia tu lebih mulia daripada aku, walaupun umurnya pendek, umurnya muda, dia mungkin beramal banyak pada aku. Kita rasa kita hina. Tengok orang tua, dia itu orang tua, mungkin amalannya banyak. Tengok orang alim, dia tu alim, ilmu banyak. Tengok orang jahil, kalau dia jahil, kalau dia berbuat dosa, sedikit dosanya. Aku tahu sedikit, aku berdosa banyak. Begitu. Kita jangka begitu. Itu orang berilmu. Maksudnya, dia tak rasa dia itu berilmu. Dia rasa kurang ilmunya. Sama juga, hendaklah kita anggap kita kurang amalan, kurang ilmu. Bila kita tahu kurang ilmu, kita mau mengaji. Kurang beramal, mau beramal. Mengapa kita menuntut ilmu? Yang pertama, untuk menghilangkan kejahilan. Yang kedua, untuk beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu tugas. Kalau kita sudah tahu, kita beramal. Jangan kita dah tahu, tidak beramal. Itu sebabnya Luqman berkata, ya bunayya, la tata'alam fima la ta'lam hatta ta'mala fima ta'lam. Wahai anakku, jangan kau mengaji apa yang engkau tidak tahu selama engkau belum mengamalkan apa yang kau tahu. Kalau tak tahu, belajar. Dah belajar, melaksanakan ilmu itu. Kita silap. Kadang-kadang dah tahu, tak buat. Itu sebabnya satu orang tanya hukum berpuasa, dia tak jawab. Tunggu dulu, besok baru jawab. Pasal apa tuan tak jawab semalam? Karena aku belum berpuasa lagi. Apa yang kau tanya tu, aku dah berpuasa, aku jawab soalan. Begitu. Begitulah kita. Kita yang pertama, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Itu orang berilmu. Jiwa kena bersih. Yang kedua, dia panggil tasfiyatul aql, membersihkan kita punya akal. Tasfiyatul qalb, membersihkan kita punya hati. Hati mesti bersih. Kadang-kadang itu sebabnya kita tengok dalam hadis kursi, sungguhnya Allah Ta'ala bencikan orang fasik, tetapi Allah benci melihat orang tua yang fasik. Dah tua buat perangai lagi. Yang kedua, Allah Ta'ala benci melihat orang kedekut, tapi Allah lebih benci melihat orang kaya kedekut. Yang ketiga, Allah Ta'ala benci melihat orang sombong, tapi Allah Ta'ala lebih benci melihat orang miskin yang sombong. Dalam miskin, pula. Sesungguhnya Allah Ta'ala sayang orang beramal, tapi Allah lebih sayang orang muda yang beramal. Pasal payah orang muda-muda nak beramal. Sungguh Allah Ta'ala sayang orang pemurah, tapi Allah lebih sayang orang miskin yang pemurah. Miskin susah. Duit ada RM50 10 sen. Tong derma lalu. Nak boleh RM50 sen ke nak boleh RM50 ke? Nak boleh RM50, demam seminggu. Orang miskin, itu sebabnya. Tuan pesan tuan-tuan, kita orang Malaysia ini nak sedekah slow sikit berbanding dengan Singapura. Singapura sekali derma 100,000, 200,000 tu biasa je. Satu kali ceramah. Stadium di Singapura. Kita sekarang hari Jumaat, tong lalu, mengantuk pula. Itu masalah. Dia sayang duit dia. Sebenarnya nak cerita sikit, duit kita yang sebenar, duit yang derma tu duit kita. Yang disimpan dalam poket belum tahu lagi. Dalam poket ni boleh jadi pomen punya, boleh jadi klinik punya, yang mesti punya, waris punya. Kita punya mana? Yang sedekahkan itu kita punya. Kita beli motocar mahal-mahal, siapanya? Nanti akan waris punya. Tak apa waris punya. Bila kita mati, nanti isteri kita kahwin lain.
Kita tahu tak isteri kita kahwin? Tahu. Kita mati dalam kubur, dalam barzakh. Tiba-tiba orang kampung kita mati seorang lagi. Tengok macam orang kampung aku ni. Duduk mana? Duduk Masjid Al-Azim. Sama. Apa nak tanya sikit, apa khabar orang rumah saya? Dah kahwin. Yang malang sekali, duit kita yang simpan, suami baru beli motor, dia raut kat kubur kita. Tengok ni kubur suami I lah ni. Baru tahu kita. Maka hendakkan sedekah sekarang, jangan tangguh-tangguh lagi. Pasal duit yang kita simpan untuk orang rumah kita, tak apa, bukan tak boleh simpan, tapi kita bimbang kita dah mati, berapa lama dia tahan? 4 bulan 10 hari dia pun habis edah. Orang tanya, boleh kahwin tak? Boleh lah. Tak menganga dalam kubur kita. Begitulah. Tu jiwa nak bersih tu. Jiwa bersih tu sebabnya kita dalam kubur ya. Bayang dalam kubur dia 4 penyebab boleh lepas daripada kubur. Pertama, sembahyang 5 waktu, sedekah, wirid, baca Quran. Di antara. Jadi kita bimbang dalam kubur ni. Kita bayangkan, cuba kita bayangkan. Gelap gelita dalam kubur, satu gelap. Gelap yang kedua, malam gelap. Gelap, 2 kali gelap. Soalan mungkar nakir. Amat menakutkan, amat mengejutkan, amat membimbangkan. Siapa berani agak-agak? Tetapi kalau dah cukup amalan, tak apa, mati-matilah. Tapi kita bukan takut mati itu, bukan mati yang ditakutkan. Kita takut tak ada persiapan untuk mati itu. Kata Imam Ghazali, bukan mati yang ditakutkan. Yang ditakutkan ialah persiapan untuk mati itu tak cukup. Memang soalan kubur kan dah bocor, orang dah tahu. Soalan kubur bocor, orang tahu. Tapi tak boleh jawab. Pasal amalan kita, semayang kita di kepala, zakat kita belah kanan, puasa belah kiri, amalan yang lain di hujung kaki kita. Itu je. Berbeza dengan orang asli. Orang asli pun talqin juga. Orang Islam pun talqin, orang asli pun talqin. Nak dengar talqin orang asli. Orang asli talqin ni. Akhirnya mati juga engkau, dia kata. Dia kata orang mati tu sebentar lagi akan datang malaikat, akan menyoal soalan-soalan. Kalau disoalnya kau yang payah-payah, kau mintalah yang mudah-mudah.